Ada benda yang tak payah tanya, tak payah tanyalah. Ustaz saya ni boleh masuk syurga tak? Tak payah tanya soalan tu. Tanya soalannya, macam mana saya nak dekatkan diri dengan Allah? Kita faham bahawa tujuan kemuncak hidup ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan letak selain Allah. Barulah hidup kita akan terfokus. Hidup kita akan tenang dan lapang. Kerana kita membebaskan daripada tujuan yang sia-sia. Kalau kita tak faham, kita letakkan pada tujuan yang sia-sia. Sia-sia apa maksudnya? Meletihkan diri kita. Memenatkan jiwa kita. Macam kita cinta manusia lah dengan secinta-cintanya. Ya, you tahu tak, I cinta kat you dengan secinta-cinta-cintanya. Berapa kali? Akhir sekali kita tanya dia balik, kenapa you sanggup kecewakan I? Sudah. Kerana kita salah meletakkan cinta-cinta-cinta tu banyak kali kepada yang tidak sepatutnya. Boleh? Okeylah ya. Okey, kira okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ibadahnya adalah kerana Allah. Dan disebabkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya. Kenapa solat? Sebab nak dekatkan diri pada Allah. Kenapa solat? Kerana Allah. Kerana apa? Kerana nak dekatkan diri pada Allah. Tidak ada selain itu. Allah, jangan risaulah. Ustaz, kalau saya nak niat kerana Allah, dekatkan diri pada Allah, saya boleh dekat saja ke? Ke boleh sekali nak masuk syurga? Kalau dah dekat dengan pencipta dan pemilik syurga, tak payah cakap lah kan? Kau nak bercakap juga? Rugi masa je lah. Pendam aja dalam hati kita ni. Tak payahlah. Ada benda-benda yang tak payah cakap, tak payah cakap lah. Ya? Ada benda yang tak payah tanya, tak payah tanyalah. Ustaz saya ni boleh masuk syurga tak? Tak payah tanya soalan tu. Tanya soalannya, macam mana saya nak dekatkan diri dengan Allah? Itu soalan dia. Bila anda dah dekat dengan Allah, dekat dengan pemilik dan pencipta syurga, subhanallah, tak payah ceritalah. Ya? Sebab tu ada banyak kali, kalau kita ulang pun banyak kali, tapi saya ulang lagi sekali. Ada seorang ni, dia sebagai pembantu raja, macam-macam ustaz-ustaz buat ibarat. Saya dulu dengar macam tu, yang kita duduk mengaji dulu. Ada orang ni, dia pembantu raja. Kemudian raja panggil dia, last kali ya, raja panggil dia, okey, kamu dah lama berkhidmat dengan saya, apa yang kamu nak? Maka kata dia nak tanah yang luas, yang banyak. Raja bagi. Yang kedua, dia nak harta. Bagi. Yang ketiga ni, dia cerdik. Ya, dia kata, betul ke ni? Betul ke tuanku nak bagi ni? Betul ke ni? Betul. Ni ceritalah kisah-kisah supaya kita dapat, macam ni gambarannya. Ya, kenapa diistilahkan pada raja? Kerana raja ni dia ada kuasa, dia banyak tu zaman dulu kan, dia boleh bagi apa yang dia boleh bagi. Maka akhir sekalian ni dia tanya lagi sekali, betul ke nak bagi ni? Iyalah. Dia takkan bohong pula. Saya nak apa? Saya nak tuanku. Yang ketiga ni dia cerdik. Kalau dah nak tuanku, dapat duduk dengan tuanku kan, tak kena gaya. Bukan tak kena gaya lah, dapat kedua-duanya lah. Harta pun dapat, tanah pun dapat. Kalau tak kena gaya, dapat ganti pula. Ya? Wallahu a'lam. Tu orang panggil gambaran, sedikit tasawur. Ya, bahawa hidup ni kena cerdik. Salah satu caranya cerdik ialah ibadah jangan semata-mata nak lepas daripada neraka. Ibadah jangan semata-mata sekadar nak dapat pahala dan syurga. Tapi ibadah untuk kita dekat dengan pemilik dan pencipta syurga dan pemberi pahala. Okey, selesai. Baik, beliau turut membezakan antara seseorang yang memahami syariat secara zahir. Hidup ni salah satunya hidup bersyariat. Kita tahu kan? Tak akan mungkin kita ni nak jadi Muslim yang mukmin, kita hidup kejap dalam syariat, kejap kita terkeluar daripada syariat. Macam puan-puan yang berpakaian ni, tuan-tuan yang berpakaian ni, berpakaian menurut syariat. Lain daripada ini, dedah sana, dedah sini, pakai ketat dan sebagainya, menunjukkan aurat, itu bukan hidup bersyariat. Habis hidup apa? Wallahu a'lam. Apa tujuan hidup bersyariat? Sebab nak jadi hamba Allah lah. Apa makna syariat? Bahasa mudahnya, syariat ni peraturan. Ya? Seorang hamba mesti hidup dalam peraturan. Mana mungkin seorang hamba di luar daripada peraturan. Kalau dah luar peraturan, itu bukan hamba, itu Tuhan. Ikut saya lah, saya ni hak saya. Mana ada hak pada diri kita sebenar-benarnya, tidak lebih daripada hamba. Hak kita ialah kita kena patuhi apa yang telah diperintahkan. Maka setelah itulah Allah bagi hak kita hamba. Sampai Allah bagi syurga. Mana ada hamba bekerja dengan seorang tuan bila tiba-tiba dapat banglo? Ada? Pernah dengar cerita hamba dalam cerita-cerita dalam filem tu kan? Dia mula-mula hamba. Kemudian dia kerja bagus, dapat banglo tuan dia. Mana ada? Ya, kalau boleh dapat rumah, okeylah kan. Dapat satu bansal, okeylah. Itu hamba, itu nilai. Tapi Allah, dia bagi pada kita, subhanallah. Okey.